Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa 8 minit ini saya nak membicarakan 4 topik utama. Yang pertamanya tentang Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen. Malam ini rasanya ada satu pelancaran di Sungai Besar yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya rasa ini merupakan satu kemungkinan akan menimbulkan satu masalah, kerana baru pagi ini saya mendapat telefon daripada orang di kawasan, orang miskin Tegar, mengatakan bahawasanya untuk mengisi borang mereka terpaksa mendapat cop JKKP, dan JKKP ini tidak mau mencop di atas borang tersebut, kerana mungkin saya tak tahulah orang PAS ke orang UMNO dia ni, mungkin orang PAS kot, dia tak mau cop. Tapi apa yang diberitahu oleh Menteri semalam dalam wawancara dengan TV3 Malaysia hari ini, mengatakan semua rakyat miskin Tegar boleh mendapat bantuan tersebut. Ini saya rasa merupakan satu diskriminasi kepada rakyat yang betul-betul memerlukan bantuan orang miskin. Yang keduanya tentang Klinik Satu Malaysia. Saya rasa ini merupakan satu langkah yang baik untuk menubuhkan klinik di bandar-bandar sebagai menggantikan klinik di desa-desa yang ada di desa-desa akan diwujudkan di bandar-bandar. Cuma saya rasa ini bukan merupakan satu aulawiyat ataupun satu prioriti untuk diadakan. Walaupun hanya 50 klinik pada permulaan dengan pembelanjaan 50 juta, kemungkinan ianya mungkin digunakan 20,000 untuk satu bulan. Saya bertanya pada rakan-rakan pegawai pembantu perubatan dalam hal ini, mereka mengatakan nak tunggu daripada 10 pagi sampai 10 malam di bandar-bandar besar yang mempunyai kemudahan farmasi dan juga klinik yang banyak, mungkin tidak berbaloi dengan apa yang nak dikemukakan oleh kerajaan. Kerana kalau kita lihat daripada ucapan wakil dari Lubuk Antu semalam, malam tadi, mewujudkan klinik-klinik di luar bandar adalah lebih prioriti ataupun lebih aulawiyat dibandingkan dengan mengadakan klinik di dalam pekan, dalam bandar yang mempunyai kemudahan. Kerana klinik ini hanya akan memberikan rawatan demam, batuk, sesama. Saya sebut klinik bukan Klinik Satu Malaysia, klinik Panadol dan klinik Brecol. Kerana untuk memberikan rawatan yang lain, memang ubat dalam kategori A, pembantu pegawai perubatan ini tidak layak untuk memberikannya. Ianya hanya layak diberikan oleh pengamal perubatan ataupun doktor sahaja. Jadi kalau setakat Panadol, Brecol dan juga ubat sesama dan seangkatan dengannya boleh dibeli di farmasi. Yang ketiganya tentang ura-ura Kementerian Kesihatan untuk mengadakan imunisasi untuk HPV, Human Papilloma Virus Vaccine, kepada gadis-gadis berusia 12 tahun ke atas. Ini merupakan satu langkah yang baik, kerana vaksin ini dapat menghalang daripada kanser cervix yang akan mungkin mengenai mereka, dan dikatakan 70% dapat menghalang daripada kanser cervix dan 90% dapat menghalang daripada genital wart ataupun ketuat di alat sulit wanita. Ini merupakan satu langkah yang baik. Cuma saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah Cervarix ataupun vaksin yang dipilih ini akan digunakan ataupun jenis yang lain? Kerana Cervarix ini merupakan satu vaksin yang belum lagi diluluskan di Amerika. US FDA tidak meluluskan Cervarix ini. Mereka masih lagi mengkaji dan kemungkinan akhir tahun ini baru dapat keputusan. Itu pun kita belum tahu sama ada diluluskan ataupun tidak, kerana kerajaan telah berura-ura menghabiskan 150 juta untuk memberikan vaksin ini. Harganya untuk 3 kos, daripada 0 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan. Berharga kalau ikut UK £350 untuk 3 dos. Biasa dosnya harganya cukup mahal, dan antara kesan sampingan yang agak serius melibatkan penerima vaksin ini adalah autism, disleksia dan juga hyperaktif. Ini merupakan kesan-kesan yang agak sukar untuk kita terima kalau ianya wujud dalam masyarakat. Maknanya kerajaan perlu memberi perhatian yang serius terhadap perkara ini. Adakah kerajaan sudah menetapkan bahawa vaksin Cervarix ini akan digunakan untuk gadis-gadis kita untuk menghalang daripada HPV ataupun Human Papilloma Virus vaksin ini? Yang keempat, yang terakhirnya Tuan Yang Petua, adalah berhubung dengan kenderaan berusia 15 tahun. Alhamdulillah, Timbalan Menteri pun ada. Dia sendiri pergi ke Kedah baru ni mengatakan terpaksa
kita melakukan itu, maknanya pemeriksaan untuk menjadikan kenderaan itu tip top untuk masuk ke jalan raya. Saya rasa ini merupakan satu bebanan kepada rakyat. Tapi apabila saya semak daripada internet hari ini mengatakan ia ditangguhkan dahulu, alhamdulillah, masyarakat mungkin merasa lega, kerana ini merupakan satu bebanan kepada rakyat. Apabila kenderaan masuk ke Puspakom, mereka terpaksa menghadapi banyak masalah selepas itu, nak mendapat kelulusan, nak menunggu, nak merepair kenderaan supaya ianya mendapat surat daripada Puspakom. Kalau dapat surat, barulah boleh renew road tax. Kalau tahun lepas Perdana Menteri mengatakan kita menghapuskan road tax motosikal, tetapi apabila dihapuskan road tax motosikal yang melebihi 10 tahun, insurans tak mau terima, terpaksa membeli insurans dengan 2 kali ganda. Jadi maknanya apa yang dibuat oleh Perdana Menteri yang lepas mungkin tidak disedari oleh Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Ya, saya harap Tuan Speaker, dah habis kot? Belum? Jadi saya harap Timbalan Menteri dapat memahami hasrat orang kampung, balik ke Jeralun, insyaAllah boleh bagi tahu mereka bahawasanya terpaksa ditangguhkan dahulu kerana ini. Nah, saya pun bersetuju amat kepada pengumuman yang dibuat dalam dasar NAP ini, supaya ianya ditangguhkan dahulu. Hendak, orang kata hendak memeriksa kenderaan setiap kali hendak mendapat new road tax ataupun road tax baru. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, Hormat. Bandar Kuching, orang lama pandai.